Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak tunjuk. Kita sambung muka surat 30, soalan nombor 3. Tadi tak sempat bincang. Kita sambung. Okey, tengok. Ini 2/1/4 tambah 1/1/2. Awak kena selesaikan dulu operasi tambah ni. Okey, cara nak selesaikan, salin balik 2/1/4 ni. 4 ni besar, 2 ni kecil. Jadi kita kena samakan penyebut baru boleh buat operasi tambah. Awak samakan penyebut, yang kecil kena ikut jadi yang besar. 2 kalau darab 2 boleh jadi 4. Sebab tu langkah kerjanya macam ni. Salin dulu. Ayat matematik ni mesti ikut urutan yang sama macam soalan asal. Tak boleh diubah-ubah tempatnya. Tak boleh. Salin dulu 2/1/4. Kita tak ubah 4 ni, kita salin je dulu. Kemudian tambahkan dengan 1/1/2. 2 ni kita akan darab 2 pada penyebut. Kalau kita darab 2 pada penyebut, pengangka pun kena ikut juga darab 2. Okey, lepas tu salin balik. Tolak 1/3. 1/3 ni kita jangan ubah lagi penyebut sebab kita nak selesaikan operasi tambah dulu. Okey, tapi kita perlu salin. Salin je dulu macam ni. Okey, kemudian baru kita selesaikan. Buat dulu operasi tambah ni. Tapi tak perlu letakkan kurungan. Cikgu saja letak kurungan supaya nak nampak. Nampak dia terasing. Kamu pada jalan kerja buku kamu tak perlu kamu letak kurungan. Kemudian kita selesaikan. 2/1/4 ni masih lagi sama. Salin je. Tambah. Tambah, tambah. Yang ni pula nombor bulat tetap juga 1. 1 darab 2 jadi 2. 2 darab 2 jadi 4. Masih juga sama, kita kena menyalin tolak 1/3 ni. Supaya ayat matematik kita lengkap. Okey, kemudian seterusnya. Lepas dah siap ni, baru kita jumlahkan. 2/1/4 tambah 1/2/4. 2 tambah 1 jadi 3. 1 tambah 2 jadi 3/4. Kemudian sambung tolak 1/3. Salin je balik kat bawah ni. Kemudian sekarang barulah kita boleh fikir pula operasi tolak. Tapi kita tak boleh tolak sebab penyebutnya tak sama. 1 4, 1 lagi 3. Jadi kita kena samakan penyebut. Cara nak samakan penyebut ialah dengan melihat pada sifir. Kita tengok pada sifir. Sifir apa kita nak tengok? Tak payah susah-susah nak fikir. Kita tengok pada penyebut. Kalau penyebut 4, kita kena buat sifir 4. Penyebut 3, kita buat sifir 3. Okey. Jadi sifir 4. 4. Cikgu tunjuk sini. 4, 8, 12. Yang ni pula sifir 3 sebelahnya. 3, 6, 9. Okey. 12. Kenapa kena buat sifir? Untuk kita mengenal pasti nombor apa yang sama yang ada pada kedua-dua sifir. Nombor yang sama adalah nombor 12 pada sifir 4. Dan sifir 3 kita jumpa nombor yang sama iaitu nombor 12. Sebab itu penyebut yang atas ni kita kena tukar menjadi 12. 4 darab berapa? Tak payah susah-susah fikir. Awak dah buat sifir tadi kan? Tengok sifir 4. Nombor 12 yang kita bulatkan ni di tempat yang pertama, kedua, ketiga. Sebab itu 4 darab 3. Yang ni pula di tempat yang ke 4. 12 ni di tempat yang keempat. Jadi kita darab 4. Pengangka masing-masing ikut apa yang penyebut buat. Ikut darab 3, darab 3. Darab 4, darab 4. Okey. Cikgu padam ni. Nanti kan kamu keliru. Alright. Kemudian kita sambung. Sambung jalan kerja bawah dengan selesaikan hasil-hasil darab ni. Yang nombor bulat lain salin aja balik. 3 tetap 3. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Tolak, tolak. 1 darab 4, 4. 3 darab 4, 12. Okey, penyebut dah sama. Jadi kita boleh mula tolak. 3 nombor bulat dulu. Nombor bulat tolak nombor bulat. 3 tolak sifar. Sini tak ada nombor bulat. Jadi sifar lah. Masih lagi jawapannya 3. Untuk nombor bulat. Untuk kumpulan nombor bulat 3. Kumpulan pengangka pula. 9 tolak 4 jadi 5.
Okey. Dan perkan dengan penyebut. Penyebut masih sama. Ikut aja. Kemudian kita kena semak. Sama ada pecahan ini boleh tak kita kecilkan lagi? 5 dengan 12. Boleh tak kita kecilkan lagi? Tak boleh. Sebab 5 dengan 12 tak ada dalam sifir yang sama. Jadi, kemudian kita kena pasti juga pecahan ini pecahan wajar ke pecahan tak wajar. Ini adalah pecahan apa? Ini adalah pecahan, cikgu letakkan singkatannya pecahan wajar. Ini adalah pecahan wajar kerana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Jadi kamu tak perlulah nak buat operasi bahagi 5 bahagi 12, nak tukar kepada nombor bercampur, tak perlu. Jadi inilah jawapan akhir. Jawapan akhir kita untuk nombor apa ni? Nombor 3. Jawapan akhirnya 3/5/12. Okey, settle dah. Sekarang kita buat pula soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4, 8/2/5 tolak 1/2. Okey. Jadi salin. Kita nak kena buat operasi tolak dulu. 8/2/5. Jarakkan sikit sebab kita nak samakan penyebut nanti. Sini akan menjadi darab. Jadi tak apa, buat letak siap-siap darab dulu pun tak apa. Darab berapa tu nanti kita fikir. Kemudian tolakkan dengan 1/2. 2 ni pula pun kita letak juga darab. Sebab kita nak samakan penyebut. Untuk yang 1/10 ni salin je balik macam tadi. Untuk melengkapkan. Kenapa kita salin balik? Supaya ayat matematik kita ni tidak kita pecahkan atau ceraikan. Kita tak boleh ceraikan. Kita kena sambung ayat matematik yang lengkap. Walaupun kita tak buat apa-apa pada pecahan akhir ni. Belum buat apa-apa lagi. So, kita sambung dengan tambah 1/10. Okey. Sekarang ni kita nak samakan penyebut. Kita nak samakan penyebut, kita kena tengoklah. Kita nak kena tengok pada sifir apa kita nak pilih. Pada sifir apa kita tengok ini 5 dengan 2. Jadi kita kena membentuk sifir 5 dan sifir 2. Cari sehingga kita kena tulis ke bawah 5, 10, 15. Yang ini pun sama. Sehinggalah kita jumpa nombor yang sama yang ada pada kedua-dua sifir ni. Jadi tulis 5, 10, 15. Tak payah panjang-panjang dulu. Sebab kita tak tahu 2 ni setakat mana. Buat sifir 2 pula. 2, 4, 6, 8. 8 pun tak ada kan. Kita tengok 2, sini pun tak ada 2. 4, sini sifir 5 tak ada 4. 6, sifir 5 tak ada 6. 8, sifir 5 tak ada 8. Macam itulah. Sampailah awak jumpa. Okey. 8, 10 pada sifir 2. Sini ada 10, sini pun ada 10. Cukup setakat tu aja. Berhenti. Bila dah jumpa je nombor yang sama, bolehlah kita berhenti. Nombor yang sama dia adalah 10. Okey. So, 5 kita nak darab berapa? Kita tengok ni. 5 nak darab berapa? Tengok pada sifir 5. Ni 5 kan? Tengok sifir 5. Tempat yang kita bulat tu tempat kedua. 1, 2. Jadi 5 darab 2. Darab 2. Okey, kemudian sekejap, cikgu tukar pen supaya awak tak keliru. Okey. Kemudian pengangka ikut. Darab juga 2. Pengangka ikut, darab juga 2. Kemudian, sini pula. Settlekan pula sifir 2. Ni 2 kan, maksud kena tengok sifir 2. Sifir 2, tempat ke 10 tadi, tempat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tempat yang ke 5. Jadi, darab 5 lah. Darab 5 sini. Sini pun darab 5. Begitu caranya. Kemudian kita selesaikan.
Okey, besarkan sikit. Selesai kan? 8 tetap 8 lah. Salin balik bawah. 8. Kemudian kita akan buat pecahan pula. 2 darab 2 jadi 4. Okey. Kemudian 5 darab 2 jadi 10. Okey. Dah siap dah yang ini. Dah turunkan ke bawah. 8 4 per 10. Sambung dengan operasi tolak. Tolak. Selesaikan ni. 1 darab 5. 5. Per dengan 2 darab 5. 10. Okey. Kemudian jangan terlupa menyalin sampai habis. Jangan lupa salin sampai habis. Kita punya ayat matematik tu. Kemudian salinlah, tambah 1 per 10. Okey, tambah 1 per 10. Okey. Jadi kita kena selesaikan dulu untuk operasi tolak ni. Jangan pandang lagi yang tambah ni. Selesaikan dulu ni. Penyebut dah sama. 8 tolak sifar jadi 8. Okey, kemudian 4 tolak 5. Boleh tak kelas 4 tolak 5? Tak boleh kan? Jadi kita tak boleh lah buat 8. Kita kena pinjam dulu. Sebab kat sini kecil tolak besar tak boleh. Kita kena pinjam. So kita pinjam, potong 8 tinggal 7. Okey. Jadi di sini di bawahnya dia akan jadi 7. Pecahannya ialah pecahan dia pula. Ingat tak nak cari pengangka yang baru? Nombor atas tambah dengan nombor bawah. 4 tambah 10 jadi 14. 14. Penyebut masih sama 10. Okey. Kemudian kita sambung. Tolak 5 per 10. Kita tak selesaikan lagi ni hasil tolak ni. Kita baru nak jadikan pengangka yang di awal ni besar. Supaya besar tolak kecil. Okey. Tadi tu kecil tolak besar. Kita pinjam sebab nak jadikan pengangka lebih besar. 4 ni dah jadi 14 dah. Okey. Kemudian kita sambung. Salin. Jangan lupa. Ayat matematik kita tak boleh pisahkan. Kita kena sambung. Salin dengan lengkap. Okey. Kemudian cikgu padam belah sini. Kemudian kita sambung ayat matematik kita. Sambung ini. Selesaikan hasil tolak ni dulu. Apa hasil tolaknya? Itu dia kita punya pengiraan seterusnya. Okey. Buat hasil tolak dulu. Sama dengan 7 tolak. Sini tak ada nombor bulat. Jadi 7 tolak sifar. Jadi 7. Kemudian 14 tolak 5 jadi 9. Per dengan penyebutnya 10. Kan? Jadi salin je balik 10. Jadi 7, 9 per 10 ni adalah hasil tolak dua-dua nombor ni. So ini dah habis dah. Habis. Kita tinggal salin balik kat sini. Tambah dengan 1 per 10. So, tambah 1 per 10. Okey. Kemudian kita boleh teruskanlah. Sebab penyebut dia dah sama. Ini operasi tambah. Jadi kita boleh terus tambah. Nombor bulat dulu. 7 tambah 1 jadi 8. Okey. Pengangka 9 tambah 1 jadi 10. Masa menambah tu kena tambahkan ikut kumpulan. Jangan pula awak buat nombor bulat tambah dengan pengangka. Nombor bulat dengan nombor bulat. Pengangka dengan pengangka. Kemudian kita dah siap dah
Dah siap pengangka tadi kan. Penyebut pula. Penyebut salin je balik. Penyebut salin balik. Dia dah jadi 8 10 per 10. Okey. Ini bukan jawapan akhir. Kerana 10 per 10 kita boleh potong menggunakan sifir 10. Jadi potong. Ataupun kalau pengangka dan penyebutnya sama, cara cepat je kita guna. Kalau kamu jumpa je jawapan akhir yang mana pengangka dengan penyebutnya sama, dia bersamaan dengan 1 kan. Jadi sebenarnya dia adalah 8 tambah 1. Jadi jawapan akhirnya 9. Okey, jawapan akhir kita 9. Kita tak boleh tinggalkan jawapan akhir dalam bentuk begini. Kerana pecahan ini kita boleh kecilkan lagi dengan sifir 10. Sebab itu potong 1 tu nanti dia jadi 1. Sebab itu pengangka dengan penyebut kalau sama, dia bersamaan juga nilai dia dengan nombor 1. Okey. Dah siap nombor 4, kita teruskan dengan nombor 5. Okey, nombor 5. 7 5 per 6 tambah 3. Okey, 3 ni kita kena tambahkan aja terus. Sebab ini operasi tambah. Bukan operasi tolak. Macam cikgu terangkan dalam video rakaman kelas tadi. Jadi kalau operasi tambah je, tak payah awak susah-susah nak tukar kepada nombor bercampur. 7 5 per 6. Kita tak payah salin dah. Kita terus tambah. Congak je ni. Congak je. 7 tambah 3 jadi 9. Okey. Kemudian sini tak ada pecahan. Dekat sebelah nombor bulat 3 ni tak ada pecahan. Jadi tak payah pening-pening. Salin je balik 5 per 6 ni di sebelah 9. 5 per 6. Kemudian kita sambung. Ini dah selesai dah ni. Maknanya 7 5 per 6 tambah 3 dia jadi 9 5 per 6. Kita sambung dengan operasi seterusnya pada ayat matematik tu dengan operasi tolak. Tolak 2 1 per 4. Okey. Kita nak buat operasi tolak. Penyebut tak sama. Kita kena samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Dengan cara kita buat sifir. Macam tadi cikgu tunjuk. Contoh tadi cikgu tunjuk. Cara dia masih sama. Awak tengok 6 dengan 4. Mana kena buat sifir 6? Sifir 6, sifir 4. 6, 12, 18. Sifir 4 pula. Jangan buat banyak. Tak payah sambung bawah buat banyak. Cukup sekadar kita dah terjumpa nombor yang sama pada dua-dua sifir ni. 4, 8, 12. Dah sama dah. Iaitu 12. Okey. Kita nak buat operasi darab. Kita akan buat darab nanti. Salin darab. Darab. Okey. Kita tengok dulu sifir 6. 6 darab berapa? 1, 2. Jadi 6 darab 2. 6 darab 2. Yang pengangka pun kena ikut darab 2. Ini patutnya cikgu jarakkan sikit lagi ni. Sekejap. Okey, betulkan sikit. Okey. Kenapa 6 darab 2? Sebab 12 yang kita jumpa sama ni, 12 ni di tempat yang kedua. 1, 2. Okey. Ataupun nak bagi kamu lagi faham ni, cikgu salin lah kat sini. Ni tempat pertama, ni tempat kedua, ni tempat ketiga. Pertama, kedua, ni ketiga. Ketiga tak payahlah, kita cuma nak tengok nombor yang sama yang kita bulatkan tu. Okey. Kemudian beralih pula pada sifir 4. Nombor 12 ni tempat ketiga. Jadi darabkan pula dengan 3. 4 darab 3. Pengangka pun kena ikut darab 3. Okey, seterusnya kita selesaikanlah hasil-hasil darab ni. Selesaikan. Jadi dia menjadi 9
5 darab 2, 10. Kemudian 6 darab 2 jadi 12. Tolakkan dengan salin aja. Ikut je, tolak. 2, 2. Nombor bulat tu jangan diubah pula. Nombor bulat tu tak terlibat dengan hasil darab tu tadi. Salin je balik. 2. 1 darab 3 jadi 3. Per dengan 4 darab 3 jadi 12. Letakkan di bawah ni. Okey. Bila dah dapat macam ni, kita sambunglah. Kita tengok. Semak dulu, boleh tak kita terus tolak ni. Penyebut dah sama. Pengangka 10 tolak 3, besar tolak kecil. Maknanya semua keadaan dia tu dah membolehkan kita buat operasi tolak. Jadi tolakkan. Nombor bulat dulu. 9 tolak 2 jadi 7. Kemudian 10 tolak 3 jadi 7. Per dengan penyebutnya sama, 12. Okey. Jadi kita semak. Dah dapat jawapan ni. Kita semak. Boleh tak? Adakah ini pecahan wajar ke pecahan tak wajar? Okey. Ini adalah pecahan wajar. Pecahan wajar kerana pengangka dia kecil daripada penyebut. Okey, itu pertama yang kita akan semak. Kedua, boleh tak pecahan ini kita kecilkan lagi? 7 dengan 12 ada dalam sifir apa yang sama? Tak ada sebab itu 7 dengan 12 kita tak boleh kecilkan lagi. Jadi ini adalah jawapan akhir. Okey. Ini jawapan akhir untuk nombor 5. Jawapan akhir kita ialah 7 per 12. Okey, cikgu teruskan soalan seterusnya. Nombor 6. Nombor 6. Kamu dah faham sikit-sikit. Cikgu boleh laju sikit ni. 4. Kita salin dulu. Kalau tengok 3 dengan 9 tak sama, kita boleh samakan. Kalau kamu nampak 3 dengan 9 ni senang nak samakan sebab 3 darab 3 dah jadi 9. Jadi tak payah kita nak buat sifir. Terus je buat 3 darab 3. Atas pengangka kena ikut. Okey. Sambung dengan tolak. Sini. Sambung tolak. Tolak dengan 4/9 tambah. Sambung pula dengan tambah. Ayat matematik kena lengkap disalin. Okey. Seterusnya, kita teruskan. Selesaikan ini. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi, jadilah 4/6/9. Sambung. Tolak 4/9 ni. Salin je. Daripada depan sampai belakang tu. Salin. Sebab kita belum buat apa-apa operasi lagi. Kita baru samakan penyebut ni. Okey. Kemudian, cikgu sambung sebelah. Barulah kita boleh buat operasi tolak. Sebab 9 dah sama. Okey. 6 tolak 4 pun boleh. Sebab besar tolak kecil. Jadi kita terus buat operasi tolak. Sama dengan 4 tolak. Sini tak ada apa-apa. 4 tolak sifar 4. Kemudian 6 tolak 4 jadi 2. Per dengan penyebutnya masih sama. 9. Kan? Sama. 4, 2/9. Okey. 4. 6 tolak 4, 2. Penyebut sama. Salin balik 9. Kemudian dah siap ni operasi tolak ni. Hasilnya ini sambung dengan operasi tambah. Tambah 1/6. Okey. Di sini kita kena samakan penyebut lagi. Samakan penyebut lagi sebab
Sini 9, sini 6. Kita tak boleh buat operasi tambah lagi. Samakan penyebut dulu. Buat sifir 9 dengan sifir 6 di sebelah tepi. Okay, buat sifir 9 dengan 6. 9, 18, 24. Sifir 6 pula. 6, 12, 18. Tu dah jumpa nombor yang sama. 18, 18. Okay, kita dah jumpa dah nombor yang sama. Iaitu 18. Okey. Pada sifir 9, 18 dia di tempat yang kedua. Pada sifir 6, 18 dia di tempat yang ketiga. Jadi, kita nak teruskan buat ni. Ni tak muat ni. Okey, tak apa. Cikgu salin dulu di bawah. Pun boleh tak? Sama dengan 4, 2/9. Kita akan buat darab. Sifir 9 tadi. Darab. Darab berapa? 18 di tempat kedua. Jadi, darab 2. Pengangka ikut darab 2. Kemudian, tambahkan dengan nombor seterusnya. 1/6. 6 ni pula pun kita nak tukar penyebut tu kan. Jadi, 6 darab berapa? Tengok sifir 6 tadi. Yang kita bulatkan 18 ni di tempat ketiga. Jadi, darab 3. Darab 3. Pengangka ikut darab 3. Macam tu. Okey. Kemudian, kita sambung. Cara nak selesaikan. Selesaikanlah darab. Hasil darab macam biasa. Selesaikan. Jadi, nombor bulat 4. Mula kat sini 4. 2 darab 2, 4. 9 darab 2, 18. Lepas tu kena tengok jadual sifir. Kalau tak hafal, terpaksalah buka jadual sifir. Sebab itu kalau nak laju buat matematik, awak kena hafal sifir. Tambahkan pula dengan 1 ni saling bawah 1. 1 darab 3, 3. 6 darab 3, 18. So, dia jadi 1, 3/18. Okey. Seterusnya, sambung. Seterusnya kita sambung. Kita tengok penyebut dah sama. Operasi tambah. So, tambahkan je ikut kumpulan macam biasa. Bila dah penyebut dah sama, dah senang kan? 4 tambah 1, 5. Okey. Pengangka 4 tambah 3 jadi 7. Dan penyebut masih sama 18. Okey. Kemudian kita kena menyemak dua perkara. Pertama, perlu ke kita tukar kepada nombor bercampur? Ini adalah pecahan. Nampak? Pengangka dia kecil, penyebutnya besar. Jadi dia adalah pecahan wajar. Itu perkara pertama kita kena semak. Kalau pecahan wajar je, kita tak payah buat operasi bahagi. Kita nak buat 7 bahagi 18. Tak payah. Okey. Kemudian, itu perkara pertama. Perkara kedua, kita kena semak 7 dengan 18 ni ada tak dalam sifir yang sama. Tak ada 7 dengan 18 tak boleh dipotong sebab tak ada dalam sifir yang sama. Jadi jawapan akhir kita ialah ini 5. 5/7/18. Jawapan akhir untuk nombor 6. Okey kelas. Nombor 6 dah. Nombor 11. Nombor 7. Dia sampai nombor 6 aja. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 31. Okey, muka surat 31 ni pula soalan dia bentuk gini. 2/3 daripada 36 biji bola. Okey, 2/3 daripada 36 biji bola tu berapa? Jadi, cikgu nak ajar awak jalan kerja yang betul. Bermaksud kita sedang mencari 2/3 ni nilainya berapa. Jadi, jalan kerja awak kena buat 2/3 sama dengan. Okey, 2/3 ni awak jadikan tajuk pada ayat matematik. 2/3 ni sebenarnya berapa biji? Itu maksudnya. Jadi, ayat matematik kita yang kita nak buatkan ni, pengiraan yang kita nak selesaikan di sini adalah untuk mencari 2/3 tu sama dengan berapa biji sebenarnya.
Okey. Kita dah tulis tajuk. Tajuknya 2/3. Kemudian kita salin ayat matematik yang ini. Tukarkan aja daripada ini kepada darab. Biji bola ni tak payah salin sebab kita nak bina ayat matematik aja. Letakkan nombor saja pun cukup. Okey. 2/3 darab dengan 36. Macam mana kita nak selesaikan? Kita kena kalau yang biasa awak potong pengangka dengan penyebut, kecilkan kan? Tapi kita kena kecilkan antara penyebut dengan nombor bulat. Kalau ayat matematik kita melibatkan pecahan darab nombor bulat. Ni pecahan kan? Darab, ini nombor bulat kan? Pecahan darab nombor bulat, cara nak kecilkan, kita kena potong penyebut dengan nombor bulat. Okey, 3 dengan 36 kita nak potong pakai apa? Pakai sifir 36 aja. Okey. Pakai sifir 3 saja. Sebab apa? Kita kena jadikan penyebutnya 1. Kalau nak jadikan penyebut 1, mestilah kita kena pakai sifir 3. Okey. Potong 3 tinggal 1. Okey. Ini sifir 3 ni. 3, 6, 9, 12. Kan? 3 ni di tempat yang yang pertama, 6 tempat kedua, tempat ketiga, 12 tempat keempat. Okey. Yang ini awak kena tengok lebih teliti lagi macam mana kita nak potong untuk nombor bulat pula. Untuk penyebut dah settle. 3 potong iaitu tinggal tempatnya tempat pertama. Bermakna untuk kita selesaikan operasi ni, operasi darab ni, kita kena potong. Potong tu sebenarnya adalah operasi bahagi ya kelas. 3 ni sebenarnya kita bahagi. Maksudnya, kat sini cikgu terangkanlah. 3 sebenarnya kita bahagi 3. Begitu juga 36. 36 ini pun kita bahagi 3. Bermakna 3 dengan 36 ni kita akan kecilkan dengan menggunakan operasi bahagi. Bahagi dengan syarat kena bahagi menggunakan sifir yang sama. Jadi kat sini kita guna sifir berapa? Kita guna sifir 3. Sifir yang sama. Itu sebenarnya apa yang berlaku bila kita membuat teknik memotong ni. Potong-potong kecilkan nombor. Potong-potong ni sebenarnya operasi bahagi. Tapi kita panggil teknik potong ni kita guna cara cepat. Asasnya ialah dia sebenarnya adalah operasi bahagi. Tapi kita tak nak buat bahagi panjang macam ni, buang masa. Sebab itu kita guna cara potong. Tapi benda yang sama kita buat, kita masih juga buat bahagi. Okey. So kita potong 3 tinggal 1. Yang 36 ni pula kita potong. Kita tengok satu-satu dulu. Jangan terus ambil 36. Sebab kita nak potong guna sifir 3 kan, sifir yang sama. Kalau sifir 3, 36 ni jauh lagi ke bawah. Jangan, kita hanya ambil satu angka dulu. Pandang satu-satu angka dulu. Okey, kita pandang 3 dulu. 3 di tempat pertama. Jadi, potong 3, tinggalkan tempat pertama. Okey, sekejap. Cikgu pakai ni supaya lebih jelas. Okey, potong 3. Potong 3, tinggalkan tempat dia. Tempat pertama. Okey, lepas tu kita tengok pula nombor kedua 6. Cari 6 dalam sifir. Sebenarnya macam ni. Cikgu tunjuk dulu pada awal. Sebenarnya apa yang berlaku di sini, kita buat operasi bahagi kan. 36 bagi 3. Jadi, awak bayangkan kalau kita buat bahagi panjang. Okey. Kalau buat bahagi panjang, dia akan jadi, kita akan pilih nombor 3 iaitu tempat pertama. Kita akan buat operasi tolak. Bakinya sifar. Sebenarnya ini juga yang berlaku di atas ni pada teknik potong.
Bendanya sama je. Cuma ini cara cepat, ini cara panjang. Kita malas nak buat cara panjang. Matematik ni kena selesaikan dengan cepat. Jadi, sebenarnya di sini bakinya sifar. Baki je awak kena letak di bawah. Okay. Baki letak di bawah, tempat di atas. Benda yang sama macam kita buat pada bahagi panjang. Tempatnya kita letak di atas. Ni di atas. Ini pun di atas. Kita tolakkan kan. Sebab kita pilih 3. Kita pilih 3. Kat sini kita pilih 3. Bermakna 3 tolak 3, bakinya sifar kan. Nanti awak akan cantum dengan 6. Sama juga yang kita buat pada teknik cepat ni. Okay. Baki je walaupun sifar, letak je di bawah. Jadi ingat tempat kita letak atas, baki kita letak bawah. Okay. Video cikgu ni akan jadi lebih panjang. Jadi awak kena sabar. Tengok pelan-pelan, satu-satu. Kalau penat, pause lah sekejap. Berhenti sekejap, pergi minum ke apa ke kan. Ataupun kalau nak sambung tengok, boleh sambung tengok esok. Esok playkan baik, mainkan balik video cikgu ni. Tengok semalam takat mana awak tengok. Lepas tu esok tengok sikit lagi. Lama-lama siap lah kan. Lama-lama pandai. Okey. Apa tadi? Sifar ni, baki kan kena letak bawah. Okey. Lepas tu, kalau yang biasa kita buat, bila sifar ni kita dah dapat, kan kita akan turunkan 6 pula kan. Sebenarnya cara dia sama juga yang atas tu. So, awak akan buat anak panah, awak akan turunkan. Buat anak panah, awak turunkan 6 kan. Jadi awak akan cantumkan sifar 6 ni maksudnya 6 kan. Jadi cari pula 6 dalam sifar 3. Ada. 6 ni di tempat ke berapa pada sifar 3? Ni. 6 di tempat kedua. Jadi kita pilih 6 lah. Kita pun pilih 6. 6 di tempat kedua. Okey. Kemudian lepas tu awak akan buat operasi tolak. Tolak. So bakinya sifar. Dah siap. Jadi jawapan dia 12. Kan? Benda yang sama juga yang berlaku di sini. Okey. Bila awak dah turunkan baki dia, kita kena cantumkan. Kalau ikut bagi panjang tu, cara kita cantumkan, kita turunkan anak panah. Kan? Kita lukis anak panah, turunkan. Ini tak payah anak panah. Sebab tu cara dia, cara cepat. Kita terus potong aja. Bukan potong, maksud cikgu cantumkan. Bila kita potong ni maksud kita mencantumkan. Dia adalah sifar 6. Bila sifar 6 ni maksudnya 6 lah. Seterusnya kita cari pula 6 dalam sifar 2 ada di tempat kedua. Macam tu. Jadi kita letakkan tempatnya di atas. Letakkan tempatnya di atas. So, dekat sini dia dah jadi, penyebut dah jadi 1. Apabila penyebut dah jadi 1, pecahan kita ni dia dah, sebenarnya dia dah jadi 2/1. 2 bahagi 1. 2/1 ni maksudnya 2 bahagi 1. 2 bahagi 1 sama dengan 2. 2/1 sebenarnya sama juga dengan 2. Jadi apabila penyebut kita dah jadi 1, sebenarnya dia dah jadi dalam bentuk termudah. Dalam erti kata lain, tak payah pandang dah penyebut. Kalau penyebut dah jadi 1, tak payah pandang dah, lupakan, pangkah aja. Janganlah awak pangkah, maksud cikgu lupakan. Jadi sebenarnya 2/1 ni sebenarnya dah jadi dalam bentuk termudah dia adalah sebenarnya nilainya 2. Maksud cikgu kalau awak jumpa je, kita dah selesaikan jalan kerja kita, penyebutnya dah jadi 1. Penyebut dah jadi 1, kita tak payah pandang penyebut dah. Kita terus pandang pengangka dengan nombor bulat yang tinggal ni. Okey, sini pengangka 2 darabkan dengan nombor bulat yang tinggal ialah 1, 2 ni maksudnya 12. Jadi langkah kerja seterusnya ialah, okey, cikgu padam ini cikgu tulis supaya nak bagi kamu faham. Apa sebenarnya yang berlaku bila kita buat potong-potong tu.
Kita buat potong-potong tu sebenarnya kita buat operasi bahagi. Okay. Alright. So, di sini kita sambung ayat matematik kita. Sama dengan sekarang dah jadi 2 darab 12. 2 darab 12. Siapa tak boleh congak, boleh buat bentuk lazim. 12 darab 2. Buat di tepi. Jadi 4. 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. Jadi jawapan akhir kita ialah 24. Okey. Seterusnya kita pergi nombor 2. Nombor 2. Sorry, salin dulu tajuk dia. Tajuk dia adalah 4/5. Kita nak mencari 4/5 tu sebenarnya berapa biji guli. Okey, macam soalan 1 tadi tu, kita dapat jawapan dia 24. Kan? Bermakna 2/3 ini sama dengan 24 biji bola. Okey. Kemudian, dah tulis dia punya tajuk. Kita sambung 4/5. Apa yang ada pada soalan ni, kita ubah dia menjadi angka-angka dalam ayat matematik. Daripada ni jadi darab 80. So, kita akan potong menggunakan sifir 5. Sebab penyebut kita 5, kita nak jadikan penyebutnya 1. Jadi kita kena potong 5 dengan 80 menggunakan sifir 5. So, kita potong. Buat dulu sifir 5. Siapa dah hafal sifir, tak payahlah buat sifir. Tapi kebanyakan kamu tak hafal lah. 5, 10, 15, 20, 25. Tak payah sampai bawah-bawah. Berhenti dulu. Kita nak potong dulu. Kan? Okey. Potong. 5 potong. Tinggal 1. Okey. 5 ni di tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Kita pilih 5 kan. 5 ni di tempat pertama. Jadi, potong 5, tinggalkan tempat dia. Iaitu tempatnya 1. Okey. Kemudian, barulah kita pergi pasangan penyebut pula. 8. Tengok satu-satu digit. Jangan tengok sifar dulu. 8 dulu. Cari 8 dalam sifir 5. Tak ada. Kita kena pilih nombor yang kecil tetapi paling hampir dengan 8. Iaitu 5. Kita boleh pilih 5. 10 tak boleh. Sebab 10 ni besar. Sebab kalau awak buat bentuk lazim yang biasa, 80 awak nak bahagikan dengan 5. Kan kita pilih tempat ke-5. Kemudian awak akan tolak. Jadi bakinya 3. Lepas tu awak akan turunkan sifar. Jadi 3 akan cantum dengan sifar. Kan? Sebab itulah kita tak boleh pilih 10. Kalau pilih 10, 8 tolak 10. Mana boleh kecil tolak besar. Sebab itu kita kena pilih nombor yang lebih kecil tetapi paling hampir. Dengan 8. Jadi kita potong 8. Potong 8. Tinggalkan tempat dia, iaitu kita pilih tempat pertama. Jadi kita pilih 5. Tempat pertama. Jadi maksudnya kat sini, apa yang berlaku kat sini, kita hanya pilih 5 je. Jadi awak kena kira pula pakai jari awak. Kira 8 tolak 5 tinggal. Kita kena kira bakinya. Kan? So 8 tolak 5 bakinya 3. Turunkan baki di bawah. Kemudian baki ni kita akan cantum dengan nombor seterusnya iaitu sifar. So kita cantumkan dengan cara, tak payah buat anak panah, dengan cara garisan aja. Ni menunjukkan kita cantum. Jadi 30. Cari pula 30 dalam sifir 5. Ni boleh sambung lah. Sebab cikgu tulis sampai 25 je. Kemudian 25, 30. 30 ni di tempat yang ke berapa? 30 ni adalah di tempat yang ke 6. Okey. Sebab itu kita letakkan tempat dia. Tempat ke 6 di atas. Ingat ini juga yang berlaku kalau awak buat dalam bentuk bahagi panjang.
30 ada tak? Ada di tempat ke-6. Jadi kita pun pilih 30. 30 ni di tempat ke-6. Kan tempatnya di atas. Sebab tempat letak di atas. Jadi kita punya operasi ni dah siap. Baki sifar. Maknanya dah lengkap. Dah siap. Okey. So, ini yang berlaku. Kita dapat jawapan dia 16. Ni jawapan 16. Ini jawapan dia 16. Okey. Kemudian penyebut dah satu kan. Maknanya langkah seterusnya, ayat matematik seterusnya, iaitu 4 darab 16. Jadi, awak pun buatlah operasi darab di sebelah kanan 16 darab dengan 4. 6 darab 4, 24. 1 darab 4, 4 tambah 2, 6. Jadi jawapan dia 64. Okey, ini jawapan akhir. Bermakna 4/5 ini sama juga dengan 64 biji guli. Okey. Nak tulis biji guli pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tapi kalau nak lebih faham, kita boleh tulis 64 biji guli. Okey. Right, nombor 2 dah. Nombor 3. Okey, salin je balik. 3/7. Oh, sorry. Cikgu lupa buat tajuk dia. Tajuk dia adalah pecahan tu sendiri. 3/7 ni berapa? Jadi 3/7 salin je balik. Daripada tukar jadi darab 21. Kita akan gunakan sifir 7 sebab penyebut dia 7. Sifir 7. 7, 14, 21. Dah nampak dah tu. 7 tempat pertama, 14 tempat kedua, 21 tempat ketiga. Okey, so kita akan potong. Cuba besarkan sikit. Kita akan potong. Potong 7. 7 ni di tempat yang pertama, tinggalkan tempat dia. Tempat dia iaitu 1. Kemudian kita akan potong macam biasalah, sama juga macam contoh-contoh nombor 1 dan 2 tu. Kita akan potong dengan penyebut. Kita akan potong dengan nombor bulat. Nombor bulat dia 21. 21 ada pada sifir 7 iaitu di tempat ketiga. So potong. Tinggalkan tempat dia iaitu tempat ketiga. Oops, salah guna pen. Alright. Bermaksud penyebut dah habis. Saya selalu sebut dah habis. Dah habis tu maksudnya dah pecahan kita ni bukan lagi 3/7. Pecahan kita ni 3/1. 3/1 sama juga dengan 3. Jadi dah habis dah ni 3 je. 3 darab 3. Jadi langkah seterusnya salin ayat matematik. Okey, untuk tempat pecahan dia dah tinggal 3 saja. 3/1 sama dengan 3. Okey. Salin balik darab. Darab dengan berapa tu? Darab dengan 3. Jadi jawapan dia ialah 9. Okey. 9 adalah jawapan akhir. 3 dah. Seterusnya. Nombor 4. Biar cikgu tunjuk satu-satu. Semua soalan cikgu nak tunjuk. Supaya cikgu tak tahu dekat rumah awak ada masalah ke tak ada masalah ke. Cikgu nak mudahkan awak. Jadi tak payah awak pening-pening. Tapi jangan salin aja tanpa faham. Salinkan dulu. Fahamkan dulu. Baru salin. Alright. Tajuknya 5/9 sama dengan 5/9 darab dengan 144. Kita akan gunakan sifir 9. Okey. Salin sifir 9. Buat sifir 9. 18. 27. Kemudian 36. Kemudian 45. Kan? Okey.
Kemudian kita nak potong lah. Rasanya dah faham kan? Jadi cikgu tak payah terangkan kenapa kita potong-potong tu. Okey. 9 di tempat yang pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. 9 tempat pertama, potong, tinggalkan tempatnya. Tempat pertama. Okey. Kemudian, sini pula. Okey, kita jangan baca satu. Maksud cikgu, kita jangan tengok satu aja. So, kejap. Nak bagi kamu faham ni. Okey. Okey, kita jangan baca satu aja. Why? Kenapa? Okey. Contoh macam ni lah kalau cikgu buat macam ni kan. Ini kotak hitam ni sebenarnya cikgu nak tutup. Kalau kamu baca satu aja, kita nak cari satu dan sifar 9 ada ke? Paling kecil pun 9. Sebab itu kita tak boleh, kadang-kadang kita kena baca satu-satu nombor. Macam contoh soalan ni. Okey, macam contoh soalan ni, kita baca satu-satu nombor. Ataupun bukan baca, maksudnya kita mencari tu satu-satu nombor. Cari dulu 8 dalam sifar 5. Macam tu kan. Ada pula contoh yang kita tak payah baca satu-satu. Kita tengok sini 21. Maknanya kita terus baca 2 angka terus. 21. Sebab 21 memang ada dalam sifar 7 dah. Okey. Ada juga soalan yang kita kena tengok. Kita tak boleh tengok satu-satu macam ni. Kita kena buka sikit kita buka. Macam tu. So kita kena buka tu maksudnya kita tengok ni dulu. 14 dulu. Tengok 14 dulu. 14 cari dalam sifar 9. Memanglah tak ada. Tapi kita boleh pilih yang lebih hampir dengan 14 dan lebih kecil. Kita tak boleh pilih 18 tau. Sebab 14 tak boleh tolak 18. Kecil tak boleh tolak besar. Jadi pilih 9. Jadi kita pun potong. Cikgu buang dulu kotak tu tadi. Kita nak potong. Potong 14. Kita akan pilih 9. Tak boleh pilih 18 kan. 9 ni di tempat yang pertama. Tinggalkan tempat dia. Itu tempat pertama. Okey. 14 kita kena cari baki lah. Sebab kita hanya guna 9 aja. Jadi dia ada baki. Sebab di sini 14 ni. Kita hanya ambil 9. 14 tolak 9 bakinya. Bakinya berapa? 14. Bakinya ialah 5. Jadi baki kita kena turunkan. Letak di sebelah bawah. Bakinya 5. Kemudian macam biasa cantumkan. Dia menjadi 54. Cari pula 54 dalam sifar 9. Okey. Ada 54 sebenarnya. Kita kena sambung kita punya sifar ni. Jadi ini 54 di tempat yang ke-6. Okey. Jadi kita potong 54 ni. Letakkan tempatnya di atas. Iaitu tempat ke-6. Tempat ke-6. Okey. Dah siap memotong. Dah siap potong. Lepas tu kita letakkan jalan kerja seterusnya. Iaitu 5/1. Tak payah buat 5/1. Sebab penyebutnya ni dah 1. Jadi sebenarnya 5/1 sama dengan 5. Cukup setakat kita letakkan 5 saja. 5 darab dengan berapa? Darab dengan 16. Jadi darab dengan 16. Awak kena selesaikan buat bentuk lazimah. Okey. 5 darab 16. Jadi 16 darab 5. 6 darab 5, 30.
1/5 tambah 3 jadi 8. Jadi jawapan dia adalah 80. Bermakna 5/9 nilai dia adalah 80. Awak kena faham ni. 5/9 daripada 144 ialah dia sebenarnya jumlah ni, contoh 5/9 daripada 144 biji guli, ataupun 5/9 daripada 144 buah kerusi. Berapakah 5/9 daripada 144 buah kerusi? 5/9 tu kalau 9/9, sekejap kalau 9/9 bermaksud keseluruhan semua bahagian. 9/9 sama dengan 144 lah, sebab semua kerusi 1/4. Okey, dia tak tanya 9/9, dia tanya hanya 5 bahagian daripada 9 bahagian. Inilah yang kita dah kira, bermakna 80. 5/9 ni sama dengan 80 nilainya. Okey, nombor 4. Kemudian nombor 5. Okey, apabila kamu jumpa pula soalan macam ini, di awalnya bukan pecahan. Tadi ni di awalnya bentuk pecahan kan. Di awal ni pecahan. Tapi untuk soalan nombor 5 ni, di awalnya nombor bercampur. Cara dia nak selesaikan, kita kena buat, tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dulu. Cara dia, cikgu harap awak ingat lagi ni. Atas kita kena tambah, bawah kita kena darab. Bermakna kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, kita salin dulu tajuknya. 2/3/4 sama dengan, cara nak tukarkan, pecahan tak wajar. Kenapa saya buat perpanjang ni? Sebab dia kena, nombor bulat kena darab dulu dengan penyebut. Lepas tu kita akan tambahkan dengan pengangka. Itu cara kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Bermakna 2 darab 4 tambah 3. Ini untuk pengangka je. Penyebut pula per 4 kan. Penyebut memang tak akan berubah. Penyebut ni kerja kita salin aja benda yang sama. Jadi per 4. Okey. Bermakna inilah nombor bercampur yang kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar dengan cara begini. Ingat, nombor bulat kena darab dulu, bukan tambah. Sebab itu bawah darab, atas tambah. 2 darab 4 tambah 3. 2 darab 4 tambah 3. Kemudian kita sambung ayat matematik kita ni, tak habis lagi. Sebab sambungan dia adalah daripada. Daripada tu adalah darab. Darab dengan 100 buku roti. Letakkan angka je cukup. Darab 100. Okey. So, langkah seterusnya, salin sama dengan, selesaikan yang di atas pada pengangka ni. 2 darab 4, 8. 8 tambah 3, 11. Jadi, 11 per 4 darab 100. Okey. Bila jumpa bentuk macam ni pula, sama juga pecahan darab nombor bulat, kita potong penyebut dengan nombor bulat. Menggunakan sifir apa? Tengok penyebut. Kalau penyebut 4, sifir 4 lah. Okey. So, sifir 4. Kita pun buat sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Gitu. Okey. Buat sesatu dulu. Potong dulu sifir 4. Potong sifir 4. Tinggalkan tempat dia. Tempat pertama. Okey. Kita tak boleh tengok satu. Kita tak boleh baca satu je. Sebab sini paling kecil pun 4. Jadi kena kembangkan lagi. Baca 10. Jangan baca 100 pula. Terlampau besar. Tak ada 100 dalam ni.
Baca 10 dulu. So, potong 10. Potong 10, cari 10 dalam saving 4. Tak ada. Tapi kita kena pilih nombor yang lebih kecil tetapi paling hampir. Dekat sini ada 2 nombor yang lebih kecil pada 10. Kita nak pilih 4 ke pilih 8? Kita kena pilih nombor yang paling hampir dengan 10. Paling hampir dengan 10 ialah 8. Jadi kita kena pilih nombor 8. 8 ini di tempat yang kedua. 8 di tempat kedua. Pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Okey. 8 di tempat kedua. Kita pilih 8 Jadi letak tempat kedua di atas. 2 letak atas. Baki ada ke tak ada ni? Baki ada sebab di awal ini nilai di sini 10. Kita tak pilih 10, kita hanya pilih 8. Jadi 10 tolak 8, bakinya 2. Letakkan baki 2 di bawah. Kemudian barulah kita cantumkan. Cantumkan, dia akan menjadi 2 sifar, maknanya 20. Cari pula 20 dan saving 4. Ada 20, iaitu di tempat kelima. Jadi kita akan potong dan tinggalkan tempat kelima di atas. Okey, baki kat bawah, tempat di atas. Ingat Jadi tempatnya tempat kelima. Alright. Dah siap dah kita punya ni. Dah tak ada dah nombor yang kita nak turunkan lagi. Dah siap lah, maknanya 100 ni kita dah potong menjadi 25. Penyebut pun dah tinggal 1. Jadi sekarang ni 11 darab 25. Kita pun teruskan ayat matematik kita. Salin dulu 11 darab 25. Dah salin, barulah awak buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim sentiasa letak. Dia kan ada 25 dengan 11. Letakkan yang besar di atas. 25 di atas. Darab dengan 11 di bawah. Korang pun buat dah. 5 darab 1. 5. Kemudian 2 darab 1. 2. Kemudian sebelum kita nak buat sifir seterusnya, sifir 1 pula yang lain ni, kita kena pangkar ataupun tinggalkan satu tempat di baris kedua ni, kena tinggalkan satu tempat. Kebiasaannya kamu jumpa pada buku teks dia tak letak pangkar. Cikgu suruh letak pangkar sebab biasanya bila kita letak pangkar ni kita tak cuai, kita tak tertinggal. Kalau tak letak pangkar, kadang-kadang awak letak jawapan terus dalam kotak ni, tak boleh Jadi letak pangkar, baru boleh sambung buat operasi darab tadi. Masih juga sama sifir 1, maknanya 52 juga. Jadi salin 5, 2. Buat operasi tambah. Okey. Jadi jawapan dia 5. Cikgu tak pakai membaris. Korang kena pakai membaris Jawapan dia ialah 275. Okey, jawapan dia sama dengan 275. Okey. Kalau tak faham, patah balik tengok video ni sampai jadi faham, jadi pandai. Untuk pengetahuan awak, salah satu topik ataupun tajuk yang susah pada mata pelajaran matematik ialah pecahan. Ramai murid yang tak dapat nak fahamkan pecahan. Jadi cikgu dah cuba yang terbaik untuk menerangkan awak, nak terangkan awak dengan menggunakan video ni. Jadi awak ambil peluang ini untuk fahamkan pecahan. Kalau tak faham, awak tinggalkan, awak tak nak fahamkan, kesannya nanti awak akan susah. Masa darjah 6 susah nak jawab soalan, sebab kebanyakan soalan melibatkan soalan pecahan. Apatah lagi kalau awak dah masuk sekolah menengah. Dah masuk sekolah menengah pun kalau tak faham macam mana nak buat pecahan, teruk nanti awak. Jadi kita tak ada pilihan untuk pandai matematik. Salah satu topik yang kita kena kuasai ialah tajuk pecahan. Okey. Tak susah pun sebenarnya. Kalau awak ingat turutan jalan kerja cikgu ajar tu, awak boleh siapkan. Dapatkan jawapan akhir yang betul. Okey.
So, kita tinggal 3 soalan lagi. Cikgu nak teruskan ya. Okey. Ini kena buat. Ini nombor bercampur. Jadi, atas kena besarkan lagi. Atas, bawah kena darab. Atas kena tambah. Jangan lupa tu. Okey, kita buat ayat matematik. Salin dulu tajuk dia. Tajuk dia adalah nombor bercampur tu. Kalau dia pecahan, tajuknya pecahan lah. Kalau nombor bercampur, tajuknya nombor bercampur. Okey, sama dengan salin, kita tak boleh salin. Kita nak selesaikan dulu ni. So, kita kena buat darab dulu. 9 darab 2 tambah 1. Itu yang kita kena salin pada tempat pengangka. 9 darab 2 tambah 1. Penyebut masih sama, iaitu 2. Penyebut sama, ikut je. Okey. Kemudian, daripada tukar jadi darab. Darab dengan berapa? Darab dengan angka ni 210. Darab dengan 210. Okey, langkah seterusnya. Selesaikan hasil darab tambah pada pengangka ni. Sama dengan, okey, 9 darab 2, 18. Tambah 1, 19. Jadi, 19 per 2. Darab dengan 210. Okey. Kemudian, kita tengok 2 dengan 210 kita akan potong menggunakan sifir penyebut. Penyebut ni 2, jadi kita akan buat sifir 2. Okey. Kita akan buat sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Situ dulu. Tak payah banyak-banyak. Sikit-sikit dulu. Kalau tak cukup gambar, kita sambung sifir kita tu. 5, 6. Alright. Okay, kita pun nak potong lah. Kita nak potong. 2 potong. 2 ni di tempat yang pertama. Tinggalkan tempat dia. Tempat pertama. Okay. Kemudian 210. Jangan, nak baca satu-satu. Baca satu-satu. Sebab 2 ada dalam sifir 2. Jadi, kita akan pilih 2. Tempat pertama. Letak di atas. Potong 2 ni. So, kita pun potonglah 2. Tinggalkan tempat dia. Tempat pertama. Ada baki tak? Baki tak ada. Sebab kita pilih 2. Sini pun 2. 2 tolak 2 jadi sifar. Walaupun tak ada baki, dia sifar. Kamu biasakan tulis saja. Sifar. Okey. Lepas tu kita akan cantumkan baki dengan nombor seterusnya. Iaitu nombor seterusnya yang kita nak potong ialah 1. Tadi 2 dah kan? 1 pula. So, potong. Bukan potong, maksudnya cantumkan. Bila cantumkan, dia akan jadi sifar 1. Sifar 1 ni bukan 10. Kalau 1 sifar, baru 10. Ini sifar 1 bermaksud 1. Cari 1 pula dalam sifir 2. Cari 1 dalam sifir 2 ada tak? Tak ada sebab paling kecil pun 2. Jadi, kita tak boleh pilih apa-apa tempat. Kalau tak boleh pilih apa-apa tempat, kita kena letak sifar di atas. Bermakna kita tidak memilih apa-apa. Bila kita tak milih apa-apa, sini 1 kan. Sifar 1 maksudnya 1 kan. Bermakna bakinya masih lagi ada 1 sebab kita tak gunakan. Kita tak gunakan. Sekarang, dia dah jadi baki kita dah letak 1. 1 ni kita akan cantum dengan sifar. Bila 1 cantum dengan sifar, dia akan jadi bila 1 dicantum dengan sifar, 1 sifar bermakna 10. 1 sifar bermakna 10. Cari 10 dalam sifir 2. Ada di tempat kelima. Jadi, potong. 10 tadi dah potong, letakkan tempat kelima. Dah siap. Sebab tak ada lagi nombor yang kita nak potong lagi, nak cantum. Jadi, jawapan kita untuk 210 ni bila kita potong, dia dah jadi 105. Bermakna, langkah kerja seterusnya ialah operasi darab pula lah. Sama dengan
19 darab 105. Awak pun buatlah bentuk lazim. Okey. 105 besar letak di atas. Okey. Kemudian darab dengan 19. Okey, kita pun buat 5 darab 9, 45. Kemudian sifar darab 9, sifar. Tambah 4 jadi 4. Seterusnya 1 darab 9 jadi 9. Okey, nak buat pula surface seterusnya. Ya, iaitu surface 1. Sebelum buat surface 1, pada baris kedua, pangkahkan dulu di tempat sar ni. Okey. Kemudian, dan jangan lupa padamkan nombor tumpang tadi. Nombor tumpang 4 ni, yang kita buat surface 9 ni, padam dulu sebelum buat surface 1. Sebab kadang-kadang ada nombor tumpang untuk surface seterusnya. Okey. Tapi ni surface 1 sebenarnya salin je balik kan. Ini surface 1 salin je balik. Dia jadi 5 darab 1, 5. Sifar darab 1, sifar. 1 darab 1, 1. Sebab tu cikgu kata salin balik. So, dia 5 sifar 1. Kemudian barulah kita tambahkan apa yang kita dapat. 5, 9, 9, 1. Bermaksud jawapan akhir kita ialah 1995. So, jawapan akhir kita ialah 1995. Okey. Ni nombor 6. Okey. Faham Kemudian kita buat nombor 7. Kalau tak faham, awak boleh ulang balik video cikgu ni. Nombor 7 ni perkara yang sama juga macam nombor 6. Okey. Salin dulu. 7 1/6 sama dengan 7 kena darab 6 tambah 1 per dengan penyebutnya masih sama 6. Okey. Daripada darab 186. Darab 186. Selesaikan darab dengan tambah 7 darab 6, 42 tambah 1, 43. 43 per 6. Darab dengan 186. Okey. So, kita nak potong. Kita nak potong pakai sifir 6. Sifir 6. Sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Okey. Cikgu buat dekat belah tepi, belah kiri ni sebab belah sini nanti belah kanan ni kita nak buat darab. 18, 24, 30, 36. Tempatnya pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Okey. Potong 6. 6 besarkan sikit Potong 6 tempat pertama. Okey, sebab 6 ni di tempat pertama. Kemudian cari 18. Baca terus 2 angka. 18 jadi 18. 18 ada di tempat ketiga. Jadi kita pun potonglah 18. Tinggalkan tempatnya di atas.
Okey. Sebenarnya ini pun salah cara cikgu ni. Patutnya ini kan tempat kan. Patutnya letak di atas ni. Satu ni. Kamu boleh padam. Satu letak di atas. Kita biasakan tempat di atas. Kalau ada baki baru letak bawah. Okey, kemudian 18 ni di tempat ketiga. Kita potong tadi dah kan. So tinggalkan tempat dia tempat ketiga. Right. Okey. Ada baki tak? Kita pilih 18. Sini pun memang 18. Bermaksud 18 tolak dengan 18. Sifar. Jadi bakinya letak je sifar sini. Kemudian sambungkan sifar dengan 6. Cantumkan. Okey, bermakna sifar 6. Sifar 6 maksudnya nilai 6 aja. Cari 6 ada kan di tempat pertama. So potong. Dah potong tu tinggalkan tempat pertama situ. Bermaksud 186 ni bila kita dah potong guna sifar 6 dia tinggal 31 je. Jadi jawapan ayat matematik seterusnya salin balik. Sini dah jadi pecahan dia 43/1. Sama dengan 43 je. Darab dengan sini pula dah jadi 31. Darab dengan 31. Okey. So di sini awak kena buat. Di sebelah kanan awak kena buat bentuk lazim. Bentuk lazim 43. Darabkan dengan 31. Okey. So kita buat sifar 1 dulu. 3 dengan 4. Salin bawah. 1 darab 3 darab 1 3. 4 darab 1 4. Okey, nak buat sifar ketiga, pangkah dulu pada baris kedua tempat pertama ni. Pangkah dulu. Okey, dah pangkah baru kita teruskan sifar 3. 3 darab 3 9. Kemudian 4 darab 3 12. Okey. So, seterusnya barulah kita tambahkan. Ni macam biasalah. Ni semua antara kan. Okey, jumlahkan. 3, 9, tambah 4, 13. 1 atas, 3 bawah. Kemudian 1 tambah 2 jadi 3. 1 satulah. Jadi jawapan akhir kita adalah 1333. Itu jawapan akhir. Okey. Tolong jarakkan sebenarnya. Kena jarakkan 1000 dengan 100 tu. So jauhkan sikit lah. Jauhkan sikit. Okey. So ni 1333. Soalan nombor 7. Ni dia. Alright. Kemudian soalan terakhir. Soalan nombor 8. Okey, salin tajuk dulu. 3 1/8 sama dengan. Okey, pengangka 3 kena ingat ni. Atas kena bawah kena darab, atas kena tambah. Okey. So buat darab dulu. 3 darab 8 tambah 1. Penyebutnya masih sama 8. Daripada tu pula adalah darab 320. Darab 320. Okey. Kemudian kita selesaikan. 3 darab 8. 24. 24 pula tambah 1. 25/8. Sambung darab 320. So kita akan potong menggunakan sifar
8. Kita tengok penyebut je. So, kita nak buat save file 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Itulah korang. Hafal save file ke tak hafal save file. Kemudian 56. Okay, tempat dia pula. Senang nak letak macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita akan mula memotong. Okay. 8 ada di tempat pertama. So, potong 8. Tinggalkan tempat dia. Tempat dia tempat pertama. Tempat di atas. Kemudian 320 kita baca 32 terus. Ada kan 32 di tempat keempat. So, potong 32. Tempat dia pula. Tempat keempat. Tempat di atas. Baki dia tak ada. Tak ada baki kan. Tapi kita, cikgu ajar biasakan sahaja menulis baki. Sebab kita pilih ni, kita cari 32. 32 ada. Bermakna 32 tolak 32 sama dengan sifar. Turunkan je sifar di bawah. Tak apa. Biasakan macam tu. Adalah sebabnya. Okey. Kemudian seterusnya cantumkan sifar dengan sifar ni. Cantumkan. Bermakna sifar lah. Sifar-sifar ni bermaksud sifar. Kalau macam ni sifar ada tak? Tak ada kan. Bermaksud kalau tinggal sifar je, potong aja, naikkan ke atas. Bermakna lepas kita dah potong 320, kita dah kecilkan 320, dia menjadi 40. Okey. So, ayat matematik seterusnya ialah 25 darab 40. Okey. So, 25 darab 40 macam biasalah. Awak buat bentuk lazim di sebelah kanan. 25 darab 40. Kalau nak buat 40 darab 25 pun boleh. Tak ada masalah. Sifar. 5 darab sifar. 5 darab sifar. Sifar. Kemudian 2 darab sifar. Sifar. Sebelum buat save file 4. Sini pangkah dulu satu tempat. Okey, pangkah. Baru buat save file 4. 5 darab 4. 20. Kemudian 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. Jadi 10 sini. Barulah kita buat operasi tambah. Dia jadi 1000. Jadi jawapan akhir kita adalah 1000. Okey. Ni jawapan akhir. Tolong jarakkan 1000 dengan ratus pada jawapan akhir. Okey kelas. Okey, itu saja setakat hari ini. So, jangan lupa siapkan kerja awak. Cikgu beri masa seminggu. Kalau tak faham, ulang-ulang tengok video ni. InsyaAllah boleh faham. Video ni je panjangnya 1 jam lebih. Tapi cikgu dah download dalam YouTube. Tak ada masalah lah. Kalau dalam YouTube data awak sikit pun boleh juga awak tengok. Okey. Itu saja kelas. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.